Bacaan itu dapat dijadikan sebagai panduan oleh kita semua yang telah pun dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi mulia dan menjadi diredai oleh Allah dengan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas kita tengok perbahasan mesyuarat yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi Quraisy di Parlimen Quraisy di Mekah yang bernama Dar An-Nadwah pada ketika itu. Maka setelah bermesyuarat panjang dihadiri oleh menteri-menteri kanan Quraisy, akhirnya mereka membuat keputusan seperti yang dicadangkan oleh Abu Jahal, iaitulah dibunuh Muhammad dan dipilih puluhan pemuda-pemuda daripada setiap kabilah, pemuda-pemuda yang tergagah, untuk masing-masing menikam Muhammad ibn Abdullah supaya keluarga terdekat Rasulullah tidak dapat menuntut bela di atas kematian Nabi, sebab ramai yang bunuh. Maksudnya banyak kabilah, banyak mewakili ramai banyak kabilah. Akhirnya persiapan diatur bagi menjayakan perancangan jahat, dan mereka telah pun datang bersama dengan 11 orang pimpinan Quraisy yang ikut serta untuk tengok peristiwa pembunuhan Nabi akhir zaman. Turun juga semangat, 11 orang ni turun. Antaranya Ubay bin Khalaf, Abu Lahab sendiri turun, Umayyah bin Khalaf, Hakam ibn Abil As, semua turun bersama dengan komando-komando terhebat kota Mekah yang malam itu sedang menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Muhammad ibn Abdullah. Kemudian mereka semua pun kepung. Berita untuk dibunuh Nabi dah dapat daripada Jibril. Mereka pun dah mula kepung. Nabi pun yang di dalam rumah itu bersama dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi pun suruh Sayyidina Ali tidur dan mendoakan keselamatan Sayyidina Ali. Kita tengok pada bulan lepas bahawa Nabi pun dah keluar daripada rumahnya dengan selamat, dan kita sampai pada muka surat 163. Muka surat 163. Rancangan Quraisy gagal pada waktu paling kritis itu, sekalipun mereka mengepung rumah Nabi ketika Nabi SAW dan Ali berada di dalamnya. Nabi SAW menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya dengan menutup tubuhnya dengan baju luar berwarna hijau, sambil menjamin bahawa dia berada di bawah perlindungan Allah, justru tidak akan berlaku sebarang bencana ke atasnya. Tingginya keyakinan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan tawakal inilah yang kita semua kena bina. Apabila berada di dalam satu keadaan yang senang ataupun susah, kita sentiasa mengadu, memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kalau kita ditimpa kesusahan, Allah uji kita dengan kesempitan, Allah akan mudah untuk mendengar doa kita. Manusia bila dia berdoa, doa itu akan naik ke atas. Apabila dia berzikir, zikir itu akan naik ke atas. Dan apabila dia membaca Al-Quran, bacaan itu juga akan naik ke atas setiap hari. Sama ada banyak ataupun sikit, atau tak ada langsung zikir dan bacaan Quran ataupun doa yang kita panjatkan kepada Allah.
Lagi banyak kita zikir dan membaca Al-Quran, maka lebih keraplah suara kita didengari di langit sana. Dan ada di kalangan doa dan zikir itu yang tak sampai pun ke atas, tak sampai. No? Dan ada yang lainnya sampai dan didengari. Sebab itu apabila Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan Hut, di dasar laut yang gelap gelita, dah dalam laut, duduk dalam perut ikan pula, Nabi Yunus alaihissalam tidak berhenti-henti menyebut nama Allah dengan banyaknya. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apabila doa itu sampai ke langit, maka para malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, sautun ma'ruf fi makanin gharib. Wahai Tuhan kami, suara zikir ini sangat kami kenal, akan tetapi saat ini ia datang dari satu tempat yang sangat pelik. Kenapa pelik? Nun jauh di dasar lautan sana, di dalam perut seekor ikan. Maka doa ini diangkat selalu. Apabila ketika senang, kita selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika kaya dan sihat, kita berterima kasih kepada Allah. Maka apabila kita sakit dan susah, tidak ada tempat untuk membantu, ketika itu seandainya kita berdoa, insya-Allah Allah mudah memakbulkan. Dua keadaan, Nabi duduk dalam rumah, kemudian ada bersama dengan Rasulullah Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali ini selain daripada sepupu Nabi, menantu Nabi, dan yang ketiganya Nabi pelihara Sayyidina Ali. Daripada Sayyidina Ali ini kecil, Nabi ambil daripada Abi Talib, ponakan dia, untuk membalas jasa Abu Talib yang membesarkan Rasulullah SAW. Bila Nabi dah dewasa, dia dah kahwin, dia pergi rumah pak menakan dia Abu Talib, dia pula ambil Sayyidina Ali dan bela Sayyidina Ali. Tiga hubungan yang, sudut hubungan yang cukup rapat antara Rasulullah dan Ali bin Abi Talib. Nabi pun selimutkan dia dalam keadaan musuh-musuh sedah pun berada di luar rumah. Semuanya lengkap bersenjata. Kalaupun mereka tidak bersenjata, bilangan mereka yang puluhan begitu ramai sudah cukup untuk membunuh Nabi dan Ali. Walaupun dalam keadaan begitu, Nabi masih lagi memberikan jaminan perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Ali, sambil menyelimutkan Sayyidina Ali dengan jubah ataupun serban Nabi SAW. Nabi kata, wahai Ali, tidak akan berlaku sebarang bencana ke atas kamu. Yakin Nabi. Padahal bukan ada apa, senjata tak ada, nak lari tak boleh dah, nak terbang tak boleh, luar sebagainya. Tetapi Nabi tetap yakin kepada Allah Azza wa Jalla, seperti mana yakinnya Nabi ketika pulang daripada Taif untuk masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian Nabi SAW keluar dari biliknya dan menabur segenggam habuk ke arah para pembunuh. Nabi pun keluar sambil baca daripada awal surah Yasin seperti yang kita sebut pada bulan lepas sampai ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Iaitulah Allah, adakan dinding di hadapan mereka, dinding di belakang mereka, dan kami tutup sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi pun keluar, dan semua yang berada di luar seolah-olah tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dia, lalu baginda menuju ke rumah Abu Bakar. Nabi pun pergi rumah Abu Bakar, dan mereka bergerak ke arah selatan. Ke arah selatan sebab Mekah di sini, di depan Madinah. Maksudnya arah utara ada Madinah, tapi Nabi bergerak ke arah selatan.
Itu adalah helah yang semua tuan-tuan tahu. Kenapa Nabi pergi ke belakang dulu. Lalu baginda menuju ke rumah Abu Bakar dan bergerak ke selatan, mendaki puncak Jabal Thur, serta mengambil keputusan berlindung ke dalam gua. Pembunuh yang membuat kepungan di rumah Nabi tunggu sampai nak dekat subuh. Tiba-tiba kosong belakang, salah seorang daripada mereka muncul dan beritahu bahawa Muhammad sudah pun keluar. Waktu semua duduk tunggu malam tu, pakat berjaga-jaga apa semua, mereka tak buat serangan lagi. Puluhan yang datang pada malam itu, dia sampai kepung dan mereka tunggu, tak buat terus serangan. Dalam duk tunggu tu, sampai nak dekat subuh, datang satu orang kata, hampa duk tunggu Muhammad lagi ke? Masih menunggu Muhammad, kami nak masuk dah ni. Tunggu apa? Dia dah keluar dah. Muhammad dah beredar dan meninggalkan rumah ini. Sebab apa? Sebab Quraisy dah dapat laporan Abu Bakar sudah tiada di rumah. Maksudnya berita SB Mekah dah sampai dah, lepas pergi cek dah, Abu Bakar tak ada di rumah. Berita tu dah sampai. Mereka menyerbu ke dalam dan terperanjat kerana mendapati yang terbaring di tempat itu adalah Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kota menjadi kelam kabut. Kota mana jadi kelam kabut? Kota Mekah. Pasal apa kelam kabut? Sebab kerajaan Mekah buat peluang dalam surat khabar, dalam berita zaman itulah pengganas telah terlepas, kan? Pengganas mesti dijejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun jadi kalut semua kota Mekah. Tarikh Nabi keluar meninggalkan rumahnya ialah pada 27 Safar tahun ke-14 kerasulan, iaitu 12 atau 13 September 622 Masihi. Yang ini kiraan ulama falak daripada India lah. Kiraan ulama falak daripada India. Dan kiraan dia khilaf dengan banyak pendapat yang lain. Biasalah perbezaan pendapat. Kemudian ke surat 165. Bila Nabi tahu orang Quraisy mengerahkan seluruh tenaga untuk menjejaki Nabi, Nabi mengatur satu muslihat dengan mengubah laluan biasa ke Madinah. Minggu lepas kita dah sebut dah, Nabi pergi rumah Abu Bakar. Nabi tanya ada siapa? Bakar kata tak ada siapa, ada anak perempuan aku saja, iaitulah Asma dalam rumah. Nabi pun kata ada berita besar, Allah mengizinkan aku untuk berhijrah. Maksudnya dapat keizinan untuk berhijrah. Nabi dia menunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Umat yang biasa semua telah, para sahabat semua telah diizinkan untuk berhijrah. Rasulullah duk tunggu lagi. Sampailah ketika tu barulah Jibril buat turun arahan dan keizinan, terus Nabi siap barang dan pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Bila Nabi kata berhijrah, Abu Bakar kata as-suhbata ya Rasulullah, nak teman kamu wahai Nabi. Nabi pun jawab as-suhbah. Seolah-olah satu hati Abu Bakar dan Rasulullah ini macam satu hati, berkawan daripada kanak-kanak kedua-duanya. Maksudnya begitu indah sejarah persahabatan dan ikatan persahabatan atas dasar Islam yang dibina oleh Nabi dan juga Abu Bakar. Dan tengok kisah persahabatan mereka ni, boleh tengok dalam buku-buku yang tebal yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Tebal ni buku mereka sahaja antara Nabi dan juga Abu Bakar. Nabi pun seronok nak berhijrah dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar lebih lagi lah seronok untuk berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pun keluar, tak bawa unta lagi. Nabi dengan Abu Bakar keluar daripada kota Mekah menuju ke selatan Mekah, bukan utara, menuju ke selatan. Sebab Nabi tahu selepas ni Quraisy akan buat operasi besar-besaran. Dia akan kerahkan semua unit yang ada untuk cari Nabi SAW. Maka Nabi kata kita tak boleh guna jalan ke utara,
Highway pun tak boleh guna, jalan biasa pun tak boleh guna. Nak pergi ke Madinah tu, no? Kena patah balik terus. Guna satu jalan yang memang orang takkan fikir langsung, iaitu menuju ke selatan terlebih dahulu selama beberapa hari. Ini strategi yang disusun oleh Nabi bersama dengan Abu Bakar. Mereka pun keluar pergi ke Gua Thur. Tuan-tuan yang dah buat umrah ataupun haji tak dan ziarah lalunya, tak tahu. Umrah adalah masa sikit nak ziarah kan. Selalunya travel akan bawa untuk melihat Jabal Thur yang agak tinggilah. Daki Jabal Thur mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam. 2 hingga 3 jam kan. Dan dekat dia dengan Mekah, jarak dia lebih kurang 5 hingga 7 km. 5 hingga 7 km. Maksudnya Nabi tinggal Mekah tu lebih kurang 7 km pergi ke satu gunung bukit yang bernama Thur. Di situ kasut Nabi terkoyak, dan menurut setengah riwayat Nabi berjalan terjengket-jengket dengan tujuan agar laluannya tidak meninggalkan sebarang kesan. Nabi pun naik dan daki gunung tadi dengan Abu Bakar. Bila sampai di gua, sampai di atas gua di negara Arab ni, saya berjalan di beberapa buah negara Arab. Ciri-ciri gua di sana ialah dia tak dalam macam gua kita. Kita gua tempurung, gua kelam ke apakah, dia boleh masuk ke dalam kan. Gua Arab ni kebanyakannya dia sikit je. Wallahu alam, boleh jadi mungkin sebab batu dia yang keras kot, batu dia yang sangat keras, wallahu alam. Tapi gua dia, lubang dia tak dalam, sikit je. Begitulah Gua Thur, dia pun gua dia tak dalam juga. Dia masuk sikit, betul habis, terus jumpa dinding. Dan gua dia tak tinggi macam kita. Kita kalau pergi ke Gua Tempurung tu, pintu dia 20 meter ada gua kan, pintu gua tu dia tinggi. Negara Arab dia kecil-kecil je. Itu yang saya jumpa lah. Di tempat lain wallahu a'lam. Kemudian sampai di gua tadi, Abu Bakar pun minta Nabi tunggu sat. Ya Rasulullah, tunggu sat, aku masuk dulu untuk cek dalam gua. Maka Abu Bakar pun masuk. Dia pun cek gua tadi, tutup mana-mana lubang. Gua ni biasalah, kalau jengking, ulang dan sebagainya. Abu Bakar pun tutup semua lubang, bersihkan gua apa semua, untuk memastikan sekali Nabi masuk selamat dan selesa. Selamat dan selesa. Walaupun benda tu tidak diminta oleh Nabi SAW, tetapi tingginya faham Abu Bakar ni untuk memuliakan satu orang Nabi. Dia pun masuk dulu, dikemas-kemas gua, dia buat keluar sebagainya, dia tutup lubang dan sebagainya, barulah dia kata ya Rasulullah, selamat. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam gua dan meletak kepalanya ke riba Abu Bakar, lalu tertidur. Letih lah tuan-tuan, letih. Waktu tu tak bawa lagi unta yang mereka nak naik ke Madinah tu, unta belum dibawa. Mai ke Gua Thur, jalan kaki jauh, letih. Nabi pun letak kepala dia atas riba Abu Bakar, kemudian tertidur. Nabi pun letak kepala, tidur. Secara tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa. Sakitnya tidak terkira sehingga air matanya mengalir, jatuh mengenai muka Nabi SAW. Kita kawan rapat pun tidur atas paha pernah lah. Janganlah, dia tolak apa, dia kata apa, dia ingat bini aku kah? Orang rapat tu kata Nabi berkawan dengan Abu Bakar ni, rapat sungguh daripada kecil. Dah rapat atas dasar Islam pula lepas tu, maka dia jadi lebih intim hubungan Nabi dengan Abu Bakar. Bila kena sengat, Abu Bakar tak tahan lah.
Kalau kita melompat keluar gua kan. Jadi dia menahan sakit sampai air mata duk menitik. Tahan sakit, air mata menitik. Kerana Nabi pun jaga. Nabi pun tanya, "Kenapa wahai Abu Bakar?" Orang kata, "Ya Rasulullah, kena sengat." Nabi pun menyapu air ludah baginda ke kaki Abu Bakar, dan bisa sengatan itu terus hilang. Ini mukjizat Nabi SAW. Mukjizat ni tak jauh dengan para sahabat pun tak jauh. Sahabat pun ada di kalangan mereka, kalau tak silap saya, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang juga ada orang kena sengatan. Dia hanya membacakan Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah waladdallin. Dia pun pegang dan dia sapu, seolah-olah bisa itu ditarik keluar daripada tangannya. Ini sahabat. Nabi dia elok lah, dia ludah, dia sapu. Lebih kurang lah tuan-tuan. Sebab tu ulama sebut dalam kitab Tauhid, semua mukjizat Nabi boleh jadi karamah untuk seorang wali. Ini kaedah Tauhid. Kecuali Quran lah, kecuali mukjizat Quran. Kemudian Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua tu selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini pendapat pengarang kitab ni lah, ijtihad. Siapa yang selalu berulang alik daripada Mekah pergi ke situ, ada 3 orang yang berulang alik daripada kota Mekah pergi ke Gua Thur. Yang pertama anak Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Yang kedua Asma binti Abu Bakar, anak perempuan dia. Dan yang ketiga Amir ibn Fuhairah, bekas hamba kepada Abu Bakar yang bekerja sebagai pengembala bagi Abu Bakar. Lepas tu 3 orang ni berulang alik daripada Mekah pergi ke Gua Thur. Ada yang hantar maklumat. Abdullah bin Abu Bakar dia akan pergi waktu nak kat maghrib, naik ke Gua Thur. Dia hantar maklumat, dia beritahu kat ayah dia, beritahu kat Nabi, di Mekah lah ni, keadaan dia macam ni sekarang ni di Mekah kan. Beritahu senang-senang. Esok pagi sebelum subuh dia turun, dia bermalam di situlah. Amir ibn Fuhairah pula, dia bawa binatang-binatang ternakan dan dia bawa makanan. Begitu juga Asma binti Abu Bakar yang juga membawa makanan kepada Nabi dan juga ayahnya. Kemudian perenggan bawah, Qasad 165. Orang Quraisy bingung dan kesal setelah mengetahui Muhammad berjaya memboloskan diri. Mereka marah. Abu Jahal lagi marah lah. Abu Jahal, Abu Lahab tunggu depan rumah Nabi sambil duk seronok lah. Habis seronok lah sebab boleh kepung dah. Dah berjaya kepung, Muhammad memang ada dalam rumah. Mereka yakin memang Muhammad ketika kepungan itu duduk dalam rumah. Buktinya ialah mereka kepung seawal malam tu sampai subuh. Maka Abu Jahal sambil berjalan di depan rumah tu kata, "Mana janji Muhammad, mana dia?" Sambil sembang kepada hak duk keliling ni, duk lawan, sambut dengan gelak lah. Mana dia janji Muhammad, kita nak kena bakar ke apakah? Tak dan bakar, Muhammad akan dibunuh. Maka akhirnya Allah nak tunjuk bahawa sesiapa sahaja di kalangan manusia ini yang pergantungannya kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan mereka daripada kesusahan. Kemudian mereka membawa Ali ke Kaabah, memukulnya dengan teruk dan menahannya selama satu masa supaya Ali membongkar rahsia tentang pelarian itu, tetapi tak berjaya. Kemudian mereka menemui Asma, anak perempuan Abu Bakar, gagal juga. Semasa di pintu rumah, Abu Jahal memukulnya sehingga subangnya patah. Abu Jahal ni dia Samsing sak di kota Mekah. Bukan sahaja jahat, dia Samsing, dengan siapa pun dia tak kira. Hang ulama ke, duk imam ke, apa ke, dia nak cerkah, dia cerkah. Waris Abu Jahal ni banyak sampai hari ni. Hak tak kira orang ni, siapa dia tak kira. Hang orang soleh ke apa ke, dia tak takut.
Kita kalau dengan orang lain, dengan orang soleh ni, kita jaga-jaga juga doa tu, doa orang soleh tu. Allah pun sebut kepada Nabi, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang bermusuh dengan kekasih-kekasih aku isytiharkan perang ke atas mereka. Orang soleh jangan cari pasal. Orang mukmin yang bertakwa jangan cari pasal. Doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Nak kelai hak sama lolak dengan kita, hak sama jahat dengan kita, hak sama pecah rumah dengan kita, boleh gagah lagi. Dengan orang soleh dia bahaya. Allah akan bagi balasan yang segera. Tapi ada sampai hari ni pun hak jenis dia tak heran ni, soleh ke, ulama ke, apa ke, dia nak cakap, dia nak kat suara, dia tak kisah. Abu Jahal, salah seorang tokoh dalam bidang tu, dia pergi rumah Asma binti Abu Bakar. Dia tanya, mana pergi ayah hang? Asma kata tak tahu. Dia pun sepak Sayyidina Asma sampai subang dia patah. Kemudian mereka pun buat mesyuarat, tergempar, susun pasukan, sekat semua laluan keluar, dan tetapkan hadiah 100 ekor unta. Berkeluarlah hadiah 100 ekor unta. Semua tak tahulah, inilah tersebarlah di semua tempat. Siapa dapat Muhammad, hidup ataupun mati, 100 ekor unta. Mahal ni 100 ekor unta, kan? Kemudian mereka pun cari, dan Quraisy upah satu orang yang pakar tentang ilmu tentang berjalan, menjejak tapak kaki di padang pasir. Seorang pensyarah saya di Syria dulu, dia cerita, dia kata orang Arab satu ketika dulu dia ada satu ilmu, nama dia ilmu al-qawafi. Ilmu al-qawafi iaitu ilmu untuk menjejak orang di padang pasir. Bukan semua orang pakar lah, maksudnya sebahagian orang Arab ada ilmu tu. Upah kerajaan Quraisy, upah orang tua ni, akhirnya tuan-tuan dia pun cari. Dia tengok tape unta, dia tengok tapak kaki, dia tengok pasyak, dia tengok semualah, bau apa semua, dia pakar. Akhirnya orang ni, orang tua yang diupah tadi, yang mahir dengan ilmu, sama ada Al-Qafiyah ataupun Al-Qawafi, saya tak ingat dah, salah satu daripada dua nama tu. Akhirnya orang tua ni tuan-tuan, dia bawa Mekah kan luas, nak cari di mana. Dia pun bawa dan sampai ke depan pintu gua. Betul-betul sampai depan pintu gua. Pintu gua tu dia tak tinggi. Dia kalau tinggi, kita sampai-sampai nampaklah Nabi duduk. Pintu dia tak tinggi, maksudnya kena tunduk baru nampak duduk di ujung sikit. Pintu dia tak tinggi. Jadi mereka pun naik sampai ke depan pintu gua. Di depan pintu itu, menurut satu riwayat, ada Allah SWT hantar burung merpati dan juga al-ankabut, benda apa ankabut, labah-labah, sebut kan. Tuhan hantar labah-labah, dia buat sarang balik, dan kemudian burung merpati. Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan surah Al-Fatih ayat 4, walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah mempunyai tentera-tentera penuh di langit dan juga di bumi, kata Imam Ibn Kathir, antara tentera Allah adalah 2 ekor burung merpati liar dan juga ankabut, labah-labah tadi, yang lepas Nabi dan Abu Bakar masuk, mereka maduk depan tu. Lepas tu ada sarang. Maksudnya bila Quraisy naik, takkan ada orang. Jadi mereka pun naik sampai depan pintu gua. Orang tua tu kata, di sinilah Muhammad dan kawannya. Quraisy pun duk bincang, takkan Muhammad main ke selatan, takkan Muhammad datang ke selatan, naik atas gunung yang tinggi pula. Dah naik ke atas, bila masa Muhammad masuk? Takkan sejak seminggu ni dah ada dengan sarang burung dan sebagainya. Abu Bakar dan Nabi SAW sibuk ada di dalam gua itu.
Nabi sibuk murajaah Al-Quran. Mulut Nabi duk baca Quran. Dan Abu Bakar pula gelisah kiri dan kanan kerana melihat kaki-kaki Quraisy yang telah pun berada di hadapan gua itu. Bila Nabi tengok Abu Bakar kanan kiri apa semua, orang takut tuan-tuan. Kita boleh duduk tepi kita tu, kita cam muka dia, peluh dia, keadaan badan dia. Nabi pun tanya dia, "Kenapa wahai Abu Bakar?" Tengok tuan-tuan, Rasulullah tak ada apa. Bahkan kalau seorang saja tunduk, nampak. Bila Nabi tanya, "Kenapa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar kata, "Kenapa ya Rasulullah? Semua kaki dah kita nampak. Kalaulah salah seorang daripada mereka tunduk, la ra'ana," kata Abu Bakar, "nescaya mereka akan lihat kita." Nabi pun jawab kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma." Apakah selama ni kamu menganggap bahawa kita hanya berdua sedangkan Allah lah yang ketiga? Tinggi tuan-tuan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Tenang aja Nabi. Tak ada Nabi minta Jibril turun. Ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Allah ada wahai Abu Bakar. Allah bersama dengan kita wahai Abu Bakar. Allah akan memenangkan Rasulnya wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perbualan Rasulullah dan juga temannya itu di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 40. "Idh yaqulu li sahibihi," ketika mana Muhammad pada temannya, "La tahzan," jangan sedih, "Innallaha ma'ana," Allah bersama dengan kita. Maka akhirnya mereka pun turun, habis selamat dengan izin Allah. Rasulullah dan Abu Bakar selamat ketika itu. Kemudian Abu Bakar telah mengupah Abdullah bin Uraiqid. Habis tuan-tuan, lepas 3 hari Abdullah bin Abu Bakar mai berita apa semua, Amir ibn Fuhairah buat mai makanan bersama dengan Asma binti Abu Bakar. Selepas 3 hari, Nabi dan Abu Bakar pun turun. Antara perancangan Abu Bakar dan Rasulullah ialah mengupah satu orang yang paling pakar tentang jalan padang pasir. Nama orang itu adalah Abdullah bin Uraiqid. Dia bukan Islam, dia tak Islam, tapi dia orang kerja, orang ambil upah kan. Janji bayar. Aku tak abang apa dah, janji bayar upah. Maka diupah oleh Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia ni pakar jalan padang pasir. Dia boleh bawa satu jalan yang orang lain tak lalu. Dahsyat tuan, no? Padang pasir ni dahsyatlah. Saya pernah cuba merasai padang pasir ni. Memang bila duduk tengah tu, kita tak tahu nak pergi mana tuan. Semua pasir. Kalau hutan boleh gagah lagi, boleh tanda di pokok. Kalau pasir tuan-tuan nak tanda di mana? Garis. Garis 5 minit hilang angin mai. Susah. Padang pasir ni susah. Nabi dengan Abu Bakar upah satu orang bukan Islam. Boleh dibenarkan dalam Islam. Maka dia ni yang bawa. Kemudian Amir bin Fuhairah buat mai binatang tunggangan sebanyak 2 ekor unta yang ada di rumah Abu Bakar. Buat mai ke situ. Abu Bakar pun bagi ke Nabi, "Ya Rasulullah, untuk kamu satu." Dalam suasana yang begitu pun, Nabi masih lagi mengajar umat dia untuk menjaga maruah dan mengajar kepada umatnya bahawa memberi lebih mulia daripada menerima. Kata Nabi SAW, "Aku tidak mengambil wahai Abu Bakar." Abu Bakar bagi, "Ya Rasulullah, ambil lah kenderaan tuan, bagi kenderaan." Nabi kata, "Aku tak menerimanya wahai Abu Bakar kecuali dengan harga." Rupanya Nabi nak bayar. Apa tuan? Kita kalau kawan belanja motor lah tuan, tolak tak? Tak payah besar lah, X5 je dia, X5 baru dia belanja kata, tak tolak dah. Kita tanya dia, nak beli bila akhir tahun? Bulan 3 boleh tak? Nak guna bulan 3. Tak salah, memang tak salah. Tapi Nabi ajak apa? Hadis ni sahih ni. Bila Abu Bakar tawarkan unta, zaman tu unta ni kira Mercedes lah.
Unta zaman tu Nabi kata illa bisaman, aku tak terima kecuali dengan harga, wahai Abu Bakar. Maruh. Sebab Nabi nak ajak tangan yang memberi lebih mulia. Nabi nak kekal sebagai orang yang mulia. Akhirnya Abu Bakar akur dengan permintaan Nabi, bagi dan ambil duit, bagi dan ambil bayaran. Setelah itulah kemudian Asma pun datang. Dia yang siapkan bekalan untuk Nabi bermusafir tu. Asma yang bawa. Nabi dan ayah dia musafir, dia yang bawa bekalan. Waktu bawa bekalan tadi dia lupa bawa bekas, maka dia pun ambil kain dia dan dikerat dua kain tak sat. Satu digunakan untuk ikat pinggang balik dan satu digunakan untuk mengikat makanan tadi. Maka Asma digelar sebagai Zatun Nitaqain, wanita yang ada dua ikat pinggang. Kemudian dalam perjalanan banyak cerita. Malam ni kita ambil satu saja. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Macam-macam cerita yang ada dalam perjalanan Rasulullah yang panjang, kita akan tengok nanti. Antaranya ialah dalam keadaan yang panas terik, Nabi SAW pun meneruskan perjalanan sama dengan Abu Bakar dan juga Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah bin Uraiqid. Bukan berdua lah dalam hijrah ni, bukan berdua. Maka daripada hari itu sampailah seharian. Sepanjang saya baca sirah ni, orang Arab ni zaman dulu kalau mereka bermusafir ataupun keluar nak perang, kalau mereka keluar pagi, dia akan berjalan sampai gelap baru berhenti. Sampai gelap, sampai malam baru mereka akan buat khemah, berhenti. Esok pagi pula sampai malam. Termasuklah cerita ni. Nabi berjalan sampai satu tempat, Abdullah bin Uraiqid ni bawa. Pakarnya dia ni, jalan yang dia bawa orang lain tak pernah lalu. Kepakaran dia, orang tak pernah lalu. Dia bawa satu tempat, ada waktu tu panas. Kemudian Abu Bakar pun sampai di situ dengan Nabi. Dia membersihkan kawasan tu bagi Nabi duduk apa semua. Dia pun pergi cari kalau ada makanan. Di situ dia jumpa seorang pengembala, budak lelaki Badui yang sedang duduk berteduh. Abu Bakar meminta sedikit susu untuk dibawa kepada Nabi SAW. Susu itu disejukkan dengan sedikit air sambil menunggu sehingga Nabi SAW terjaga, lalu meminumnya untuk menghilangkan dahaga. Cerita ni saya pernah tengok, wallahu alam, dia ni cerita lain ke ataupun cerita yang sama dalam cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Seorang kanak-kanak yang ketika tu mengembala kambing. Dia gembala kambing milik tuan dia. Kemudian dia nampak daripada jauh datang dua orang dewasa ataupun orang tua lah, 50-an, Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar waktu tu 51, Nabi 53, sebab muda 2 tahun. 53. Dia nampak orang tua mai, orang muka sangat letih dan sangat dahaga. Lelaki dan budak kecil itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Bila mai, Abu Bakar dengan Nabi pun minta, boleh tak perahkan sedikit susu kepada kami. Abdullah bin Mas'ud pun jawab, susu ni bukan milik aku hanyalah penjaga saja, dia milik tuan kami. Nabi dan Abu Bakar tak paksa, Nabi pun tak kata apa. Kemudian Nabi kata, boleh tak bagi kepada kami seekor kambing yang belum mengeluarkan susu, kambing yang belum mengeluarkan susu. Maka dia pun tunjuk kambing tina yang belum mengawan, tak ada susu. Nabi pun pegang, kerap terjadi kisah ni. Dan Nabi pun sebut bismillah dengan nama Allah. Maka kembunglah kantung susu kambing tadi. Kembung. Nabi pun perah, minum dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi pegang balik, Nabi kata inqabid, kecutlah kamu. Kantung susu itu pun mula mengecut. Maka Abdullah bin Mas'ud pergi dekat Nabi SAW. Dia kata, alimni, ajarlah kepadaku apa yang kamu baca sebentar tadi. Nabi yang melihat Abdullah bin Mas'ud sebelum Islam lagi seorang yang amanah,
Dia tak, awal tak sat, Nabi tengok dia amanah, budak yang baik sebagainya. Nabi kata, innaka ghulamun muallam, sesungguhnya kamu satu orang budak yang memang sudah pun terpelajar. Maka Nabi pun kemudian tinggalkan dia dan Nabi pun berhijrah. Wallahu a'lam. Adakah kisah itu sama ataupun yang berlainan? InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, kisah-kisah yang seterusnya yang terjadi dalam perjalanan Nabi menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.